Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Fadhil Imam Bilal, pihak pengurusan surau, muslimin, muslimat sekalian, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah kita yang lepas, kita telah pun berbicara berkenaan dengan kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Pada kali ini kita membicarakan pula berkenaan dengan kelebihan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fadhkuruni azkurkum." Barang siapa yang mengingatiku, maka pasti aku akan mengingati akan dia. Kita tak tahu Allah ingat ataupun tidak kita. Tapi nak pastikan Allah ingat pada kita, ialah Allah sebut, "Fadhkuruni." Ingatlah kamu kepada aku. Dan perkataan zikir sama ada dalam bentuk perkataan yang telah pun diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan perkataan-perkataan khusus, ataupun apa sahaja yang mengingatkan kita kepada Allah adalah zikir. Sehingga disebut dalam hadis, para malaikat menghadiri majlis zikir pada waktu itu yang dirujuk kepada khutbah. Khutbah juga adalah majlis zikir, maksudnya majlis ilmu seperti kita ini juga adalah zikir. Namun dalam bab kita pada kali ini, kita lebih khusus kepada perkataan-perkataan khusus yang diajar oleh Rasulullah kepada kita seperti mana yang diriwayatkan oleh hadis oleh para sahabat. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selalulah kamu mengingati Allah. Sesungguhnya mengingati Allah secara berterusan itu mudah-mudahan kamu akan tergolong di dalam golongan orang-orang yang berjaya. Berjaya di dunia dan di akhirat. Kejayaan di dunia dan di akhirat sangat banyak bergantung kepada sejauh mana kita mengingati Allah. Dan cara mudah untuk mengingati Allah ialah dengan kita menyebut perkataan-perkataan tertentu yang akhirnya terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka yang berzikir, yang mengingati Allah, sama ada di kalangan golongan lelaki dan juga wanita, maka Allah akan menyediakan bagi mereka keampunan dan ganjaran yang sangat besar. Orang yang banyak berzikir, banyak diberikan keampunan. Nanti kita akan belajar hadis-hadis yang menceritakan bagaimana ganjaran orang yang berzikir kepada Allah. Wadhkur rabbak fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Hendaklah kamu
Mengingati Tuhan kamu dalam diri kamu. Tadarruan, secara khusyuk. Secara merendah diri. Kita berzikir ni merendah diri. Wa khifah, dalam keadaan kamu takut kepadanya. Wa dunal jahri minal qaul, dan kita ini tidak terlalu menyaringkan. Ibn Abbas sebut, kalau berzikir paling baik, zikir yang sekadar kita dengar dengan telinga kita. Itu zikir yang paling baik. Wallahu a'lam apa hikmahnya. Mungkin kita ni kalau berzikir kuat ke, mungkin jadi macam ikut alunan, hati hilang dah. Dia orang yang lebih baik kita berzikir ini berzikir yang perlahan. Bil ghuduwi, berzikirlah pada awal permulaan siang. Wal asal, dan pada penghujungnya. Awal permulaan siang dan pada penghujungnya. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Maksudnya kita tiap hari ni, setengah ulama lah dia tafsir, dia kata kita setiap hari ni kena pilih masa pada awal siang dan pada penghujungnya. Pada penghujungnya. Sebab tu ada setengah orang dia mentafsir. Jadi ada orang pelbagai tafsiran. Jadi kadang dia baca maksurah pada awal siang, pada selepas subuh ataupun selepas syuruk, awal siang. Dan dia baca maksurah selepas asar. Dia itu bukan main susun-susun gitu je. Itu berdasarkan tafsiran bil ghuduwi wal asar, pada awal siang dan pada penghujungnya. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu menjadi orang-orang lalai. Setengahnya mentafsirkan kegagalan kita untuk committed secara konsisten untuk membaca pada awal pagi dan juga petang, penghujung siang, akan mendedahkan kita kepada risiko tergolong di dalam golongan orang-orang yang lalai. Karena waktu yang disebutkan tadi adalah waktu orang sibuk nak pergi kerja, waktu sibuk orang nak balik kerja. Bukan senang untuk kita committed melakukan zikir kepada Allah. Zikir ni tak semesti duduk masjid. Mana-mana tempat dalam kereta boleh. Kita tunggu jam. Balik pukul 5 tu jam jalan. Dia berzikir dalam kereta. Berzikir dalam arti kata mengingati Allah. Dibimbangi kalau kita tidak berzikir, kita akan menjadi orang-orang yang lalai. Lalai ni maksudnya lalai. Orang lalai macam mana orang lalai? Orang mengatuk. Orang lalu 10 orang pun tak sedar depan dia. Dia tengok lalai je, dia orang lalai. Tengok orang majlis ilmu pun tak berasa nak. Tak berasa nak orang majlis ilmu. Berasa panggil pahit mulut. Pahit mulut ni orang sakit je pahit mulut. Dalam bab ibadat, kalau orang pahit mulut, maksudnya orang tu sakit. Dia ada masalah. Dia tengok orang buat sembahyang qabliyah ba'diyah, tapi pahit mulut nak buat. Pahit perbuatan. Tak berasa nak buat. Orang ni ada sakit. Kalau orang sihat, dia tak pahit mulut. Orang hidang apa-apa pun dia makan sekali. Kepuk boleh cecah wudu. Maksudnya dia ada selera. Nampak kepuk, nampak wudu, selera nak makan. Orang yang sihat dari sudut hati dia, dia tengok ada apa saja majlis, dia tak kisah dah. Ustaz tu cakap sedap ke, tak sedap ke, dia tak kisah. Dia naik selera. Apa saja dia join. Dia tengok qabliyah ba'diyah, dia buat. Tapi ramai orang kita ni jenis sakit. Sihat tubuh badan, tapi sakit. Pahit mulut. Tengok orang semayang, tak ada semayang. Dia duduk. Orang azan itu tengok. Tapi tak ada masalah. Tidak berdosa. Boleh masuk syurga pun. Orang yang buat semayang wajib. Tapi tahap kesihatan itu diukur sejauh mana kita ini mempunyai kehendak yang tinggi untuk melakukan amal ibadat. Tengok orang mengaji Quran, tak berasa nak. Kalau bulan Ramadan tu seperti mana saya sebut, selepas tarawih balik terus. Jenis orang pahit mulut ni beramai. Balik. Ada dia nak join boleh. Tapi kalau tengok orang main di titik masa ke, kata kontrol ke apa ke, tengok
Kalau tengok orang main gasing, tengok dia bab tu tak baik mulut. Dia baik mulut ni bab ibadat. Jadi kita ni kena berusaha sedaya upaya untuk memastikan kita ni tak tergolong dalam golongan orang yang tidak sihat. Maksudnya kita ini tengok apa saja kita rasa bernafsu untuk buat. Baik, kita pergi hadis yang pertama. Hadis yang saya ikuti ni kebanyakannya hadis-hadis sahih. Maksudnya betul keluar daripada mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab zikir ini kalau boleh kita nak betul-betul betul. Sebab zikir ni macam-macam. Ada kita ambil daripada orang tua kita. Kita tak tahu dari sudut kesahihannya tak tahu. Dari sudut originality dia, authenticity dia kita tak tahu. Sejauh mana keaslian dia. Kita dengar orang kampung kita baca. Jadi hari ni bukan saya menafikan hak zikir selain daripada ini tak betul. Tidak, mungkin betul dia ada riwayat lain. Tapi kita berpegang apa yang kita tahu. Jadi hadis-hadis ini menceritakan macam mana wording zikir itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Dua perkataan yang sangat ringan untuk disebut dengan bibir dan lidah. Ringan tak patut. Ringan sedikit. Thaqilatan fil mizan. Tetapi sangat berat pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ringan tapi berat tak patut. Menyebabkan mizan timbangan itu menjadi berat dengan hanya kita menyebutnya walaupun tersangat ringan dari sudut sebutan. Habibatan ila Rahman. Dua perkataan ini menyebabkan seseorang itu termasuk dalam golongan kekasih Allah apabila dia mengungkapkannya. Kita sebut saja jadi kekasih Allah. Bukan mudah jadi kekasih Allah. Allah ni nak jadi kekasih Allah ni dia tak banyak birokrasi. Kita nak jadi kasih orang kena jemput dia lah, kena belanja dia lah, kena buat baik dengan dia lah, cakap kena beralu. Dengan Allah ni tak ada birokrasi. Direct tu. Allah sebut, siapa sebut dua perkataan ni, timbangan dia berat dan dia ni jadi aku paling suka. Di antara aku yang suka. Sebab dua perkataan ini menyebabkan perkataan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Sekiranya kita menyebut subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kena ingat tu. Kalau tak ingat, tengok semula dalam YouTube. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Yang saya sebut zikir-zikir ni zikir hak ada dalam kepala kita belaka dah. Bukan satu benda hak baru tak ada. Hak benda ada dah. Barang siapa sebut subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sebut. Kalau kita sebut sekarang. Sebut dah sekarang. Maka perkataan itu sangat berat dalam timbangan Allah. Dan menyebabkan kita ini ditarik menjadi kekasih Allah. Dan kalau sebelum tidur kita sebut, tak puas hati kita tidur. Dalam keadaan kita ni masuk dalam senarai, menyebut perkataan yang dikasihi oleh Allah. Kita tidur dalam keadaan berat timbangan kita. Saqilatan fi mizan berat. Menyebut subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua perkataan saja. Dalam hadis yang lain. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La an aqul subhanallah. Ini biasa kita sebut. Subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah.
daripada segala kekurangan. Tapi kita baca tu kalau boleh biar tahu maksud. Subhanallah ni maha suci Allah. Allah tak ada kekurangan. Hukum hakam dia tak ada kekurangan. Ekonomi dia tak ada kekurangan. Cara hidup dia tak ada kekurangan. Aurat dia tak ada kekurangan. Maksudnya kita ini mentauhidkan Allah. Bukan mentauhidkan dari sudut teori saja. Sebut Allah satu. Tapi apabila dalam bab undang-undang, kita ada hukum lain pula yang lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah ni tak berapa sesuai, tak berapa kondusif. Jadi hukum lain lebih kondusif daripada hukum Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita selalu kata bahawa hukum Allah ni sesuai setiap masa, setiap zaman. Tapi apabila masuk ke dalam kita bercakap ada kondusif tak kondusif pula. 50 tahun dah kita mengatakan. Kalau kita cerita macam marhalah ataupun stage kat Mekah, tak boleh kira. Dah lama dah kita mengatakan. Subhanallah, Allah Maha Suci daripada segala kekurangan. Tak ada kekurangan bagi Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ada hukum hakam ni, puji pada Allah. Ada nikmat, puji pada Allah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah paling besar sekali. Tidak ada perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita. Niaga kita bukan hak paling besar sekali. Meeting kita bukan hak paling besar sekali. Kalau azan, kita pergi sembahyang. Kalau bertembung dengan hak Islam, kita dahulukan yang Islam. Itu biasa sebut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Oh, sembahyang raya tahulah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Barang siapa sebut sekali je. Oh, kita sebut sekarang dah. Barang siapa yang sebut sekali sahaja, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Nabi kata perkataan itu aku lebih suka daripada matahari keluar pada setiap pagi. Matahari ini tak adalah anugerah yang paling hebat. Bermulanya aktiviti kehidupan manusia. Keluar matahari kita berasa macam ada suatu kehidupan baru. Rasulullah kata perkataan itu lebih baik daripada matahari keluar pada 10 pagi. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi mulut kita main hak ni saja tu Allah, boleh pahala makan tak habis dah. Hak tu saja. Main begitu je mulut kita. Tengah nak main, nak pakai kasut, nak masuk kereta. Tapi malas bu. Kita benda lain mudah. Lagu P.Ramlee baca dalam tandah. Tapi berzikir dalam tempat-tempat yang lain, sukar untuk kita membacanya. Baik, dalam hadis yang lain pula, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah bersabda, man qala, barang siapa yang berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah yang satu, la syarikalah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyekutukan Allah. Tidak ada cara hidup pun yang boleh kita kata lebih baik daripada cara hidup Islam. Tidak ada ekonomi pun kecuali ekonomi Islam. Tidak ada undang-undang kecuali undang-undang Islam. Kita sebut begitu dengan perasaan hati kita. Lahul mulku. Allah lah yang berhak. Allah lah yang memiliki kerajaan. Walahul hamd. Segala pujian bodek kita hanya kepada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang mampu untuk melakukan segala-galanya. Kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu wording dia. Yuhyi wa yumit tak ada sini.
Setakat hadis kita belajar sinilah. Lain mungkin kita jumpa pula. Tapi hadis ini riwayat Bukhari Muslim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ikut wording supaya apa yang kita sebut sama hak Nabi sebut 1400 tahun dahulu. Sebiji keluar. Tak ada takut tambah dan tidak ada kurang. Barang siapa fi yaumin mi'ah marrah, dia menyebut 100 kali. Sama ada berterusan kita sebut 100 kali ataupun secara berterabur. Maksudnya kita sebut 20 kali. Sebab la ilaha illallah ni panjang juga sikit lah. Kita sebut 20 kali sini. Yang penting 100 kali. Barang siapa yang menyebutnya sebanyak 100 kali, kana lahu adla asyri riqab, maka dia mendapat pahala seperti mana membebaskan 10 orang hamba. Dia ada 4 ganjaran. 100 kali kita sebut. Jadi kita ni kalau nak sedar, kita beli tasbih ataupun hak yang tekan nombor tu. Dengan tangan pun tak apa. Kita kata tak payah bilang lah. Boleh tak payah bilang? Bilang tu nikmat. Duit bilang pula. Tapi bab zikir tak nak bilang. Bilang tu nikmat. Bilang tu satu nikmat. Sebab tu kita pagi-pagi kita main bilang kereta tau. 1, 2, 3. Nampak dah 3 biji tu tapi tiap-tiap hari gitulah kita bilang. Bilang tu satu nikmat. Jadi kita bilang 100 kali. Barang siapa yang baca 100 kali, seolah-olah membebaskan 10 orang hamba. Allah, membebaskan hamba ni besar ganjaran. Maksudnya dia sepatutnya jadi hamba saya, hamba abdi, tiba-tiba kita bebaskan dia. Memberi kebebasan kepada dia. Pahala memberi kebebasan sangat besar. Allah, kalau kita jumpa adik kan, orang tu dia kurung kucing dia kan, jadi ahli neraka. Kurung kucing. Tak lepas dia. Hak tu pun dapat balasan. Dah kalau kita bebas manusia. Sepuluh orang. Apabila kita terima amalan kita hari akhirat, beribu-ribu dah kita biasa amal kan. Kata bila masa pula bebas hamba? Zaman aku duduk dulu mana ada hamba? Rupa-rupanya kita beramal dengan benda ni. Menyebut 100 kali. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baru mukaddimah. Wa kutibat lahu mi'ah hasanah. Maka dituliskan baginya 100 kebaikan. Kita dengar 100 macam sikit. Sebab kita terima 500. Kita baca sikit je 100. 100 besar. Satu hasanah tu kita tak tahu nak gambarkan. Di antara satu hasanah, hak yang selalu saya sebut kisah, orang wanita pelacur Yahudi beri minum kepada seekor anjing, itu satu kebaikan. Habis licin dosa dia diampunkan oleh Allah. Sekali jilat je, anjing tu jilat habis licin. Itu satu kebaikan. Kalau kita dapat 100 kebaikan, tak puas hati sebelum tidur. Kita tidur tak bimbang apa. Kita berjalan tak bimbang apa. Hak tu ganjaran nombor 2. Hak nombor 3 apa dia pula? Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dan dipadamkan. Allah delete 100 kejahatan dia. Dah kita kejahatan banyak tiap-tiap hari. Banyaklah kejahatan kita. Kita kata ke orang. Kadang-kadang kita bawa kereta laju. Jahat lah tu. Kadang-kadang langgar traffic light. Tu nak apa nak, kalau kita nak angkat tangan. Takut tak cakap. Kita nak angkat tangan berdoa. Imam berdoa 5 minit tu pun kita panah punggung dah. Jadi di antara cara nak hapus dosa selain daripada kita minta daripada Allah, ialah dengan kita melakukan amalan yang soleh. Al-hasanat yuzhibna sayyiat. Amalan yang baik akan menghancurkan kejahatan. 100 kejahatan kita akan dihapuskan. Dan kalau kita baca 200 hari, kalau setiap semayang kita baca 100, tak 500 kejahatan. Lebihan pula. Ni tiap-tiap hari defisit. Perbelanjaan dosa kita. Ni lebihan.
Dan ditambah pula dengan 100 kebaikan. Tak cukup setakat itu lagi. Wa kanat lahu hirzam minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya. Dan pada waktu itu, ganjaran seterusnya dia akan dijaga oleh Allah daripada hasutan syaitan, daripada gangguan syaitan pada hari itu. Dijaga oleh Allah hatta yumsiya, sehingga habis siang dia. Allah jaga kita. Kita guarded. Kita kalau rumah ada guard, rupa-rupanya kita nak jaga diri kita ini dengan baca 100 kali ini. Kalau kita baca waktu subuh, alhamdulillah, serik sampai habis. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan. Jadi kita ni jadi orang panggil pahit mulut untuk buat benda maksiat. Tak berasa nak buat maksiat. Tengok orang mengumpat tu nampak kotor. Selama ni nampak sedap. Tengok sembang berasa nampak macam ke kotor. Sembang kosong, tak buat kerja. Sebelum ni sedap sembang. 2-3 pagi sembang kedai mamak. Sepatut jadi pahit mulut dah benda maksiat, benda-benda yang melalaikan. Nak datang pahit mulut kepada benda maksiat ni bukan mudah. Kita kena berdoa banyak, kena berzikir banyak. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi. Maka dia menjadi orang yang paling baik sekali. Kecuali ada pula orang lain yang datang melakukan amalan yang lebih banyak daripada itu. Kalau kita sebut 100, dalam masa surau ni tak ada seorang pun yang sebut la ilaha illallah ini 100, maka kita orang paling baik sekali. Lebih baik daripada imam, lebih baik daripada ustaz, lebih baik daripada semua orang. Kecuali ada orang lain pula yang baca 100 lebih, 150, 200, maka orang itu lebih baik daripada kita. Dalam hadis yang lain pula, bukan hadis yang lain, dalam satu hadis itu juga, dia sambungan. Nabi juga berkata, barang siapa yang berkata, Subhanallahi wa bihamdi. Pendek sahaja. Maha suci Allah wa bihamdi. Pujian dia. Pendek itu je. Subhanallah wa bihamdi. Barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi. Fi yaumin mi'ata marrah. Satu hari dia baca 100 kali. Subhanallah wa bihamdi. Oh, mudah tak betul. Lebih pendek daripada hak tadi. Barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Habis licin gugur dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau sebelum tidur kita boleh buat, kita tidur dengan tenang dalam keadaan tidak ada tanggungan. Buih di lautan, bukan buih di pesisiran saja, tengah laut, di seluruh dunia. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Nabi tak berbohong. Kita baca 100 kali memang habis licin dosa. Cuma kita tak nampak je. Tak ada report je siapa kat kita. Tapi berlaku tetap berlaku. Kerana hadis ini adalah hadis yang sahih. Membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Itu saya rasa dalam kereta boleh sebut tu. 100 kali tu. Tengah drive. Licin habis Allah bersih dosa kita. Dah jadi tak seronok hidup. Kita hari ni kita tahu dah, alhamdulillah tadi habis licin dah. Alhamdulillah habis licin dah. Ada berasa buat salah banyak baca ni. Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini zikir yang hadis sekarang ni pula, zikir sama yang kita sebut tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama tapi bilangannya lain. Nabi sebut daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat, hanya 110 kali. Ni biasa orang kita buat selepas semayang. 10 kali dia disebut. Kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Maka dia mendapat pahala seolah-olah membebaskan 4 orang nyawa daripada anak Ismail. Jadi anak Ismail itu macam mana pentafsiran? Itu ada perbahasan dia lah. Tapi anak Ismail itu dia punya translation dia. Dan kalau tidak anak Ismail pun bebas 4 orang tu Allah besar dah. Dan ni anak Ismail, Nabi Ismail. Ganjaran dia besar. Kita boleh ikat jamin anak ketua kampung je. Rius kampung. Kita jajah cerita tu. Ini daripada anak Nabi Ismail. Mengikut tafsiran itu. Tafsiran banyak. Sebab perkataan walad dalam bahasa Arab tu, apa maksud dia? Macam kita sebut, Ibni Adam. Anak Adam. Anak Adam tu tak semestinya anak Adam tu. Mungkin manusia. Tapi yang penting membebaskan nyawa. Dan anak Ismail itu satu kelebihan yang lain. Dalam hadis riwayat Muslim pula. Hadis yang sahih. Daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan sesiapa yang menyebut alhamdulillah, tamla'ul mizan, maka dia akan memenuhi timbangan. Sebut alhamdulillah, penuh timbangan. Penuh. Kalau kampung saya panggil penuh humbu. Penuh. Maksudnya kalau kita letak dalam bandi tu penuh sampai melempah. Penuh timbangan. Sebut alhamdulillah. Tapi waktu kita sepah makan, kita tak datang perasaan begitu. Sebab kita tak baca hadis. Kalau sepah makan, kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, aku sebut alhamdulillah tu penuh dah timbangan. Oh, rasa sedap kita makan. Rasa puas hati kita makan. Kita dapat sesuatu, kita sebut alhamdulillah. Penuh timbangan. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menyebut alhamdulillah, especially orang yang menghayati perkataan itu. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Boleh makan, berapa ramai orang tak boleh makan. Beri aku makanan. Alhamdulillah. Tak ada manusia yang boleh menghalang aku untuk dapat rezeki. Wa subhanallah walhamdulillah. Barang siapa yang menyebut subhanallah walhamdulillah. Dia tambah pula subhanallah. Maha suci Allah. Walhamdulillah. Dia sebut subhanallah alhamdulillah. Tamla'a ma bainas samawati wal ardh. Maka penuhlah keberkatan Allah memenuhi langit dan bumi. Subhanallah. Kita sebut subhanallah walhamdulillah. Penuh langit bumi. Keberkatan akibat kita menyebut perkataan itu. Dah kalau mulut kita jadi latah benda tu, tak sedap. Sikit-sikit kita subhanallah alhamdulillah. Buka kereta subhanallah alhamdulillah. Nak siang ikan pun subhanallah alhamdulillah. Dah berapa banyak penuh dah. Ni main latah ikut lain. Oh mak kau, mak aku. Sebut biar mulut kita ni biasa sebut perkataan-perkataan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata lain tak ada boleh apa, tak ada dapat apa. Sebut apa cok, tak ada apa-apa pun. Kosong, zero. Sebut kata ni subhanallah alhamdulillah, noh, langit bumi penuh. Dan ini hadis riwayat Muslim. Dan kita akan menepati ini kalau kita sebut dengan datang daripada hati. Maha suci Allah walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Setiap benda kita sebut alhamdulillah. Kita sakit. Kita sakit kata ada kecil mani. Kita sebut alhamdulillah. Orang lain ada tegur pada aku.
Kita ada penyakit tu, kena bedah. Alhamdulillah, aku boleh hidup. Duduk telantar dah atas katil. Alhamdulillah. Boleh juga aku ingat pada kamu. Ada orang sihat-sihat, Allah mati mengeju. Tak sepak nak tobat langsung. Darah sihat. 120, 80. Gula 4.5. Tapi mati atas kereta. Tak sempat nak tobat. Alhamdulillah. Engkau beri amaran kepada aku. Aku ada darah ni, darah tinggi. Aku ada kecil mania ni. Mu beri amaran pada aku. Aku boleh berzikir padamu. Alhamdulillah. Sebut begitu saja dah penuh dalam langit bumi. Ini anugerah. Nasihat juga anugerah juga. Amaran. Bukan senang dapat amaran. Kita kalau nak berjalan, balik kampung, orang sebut. Kata, lalu kat Karak tu molek sikit, ada speed track situ. Oh, rasa lega dah. Maksud kita dapat amaran. Orang sakit kata, Allah bagi amaran ke dia. Beri sakit. Kita kata, nak mati dah aku punya. Lalu dekat zikir pada Allah. Alhamdulillah. Kalau kita main pandu kata tiba-tiba speed track ada kena. Kena, habis terbang 300. Kalau kita apa ni, tiba-tiba mati begitu, habis. Kalau mati buat maksiat pula. Orang azan maghrib, kita pergi kat Tesco. Jadi, benda kita tak nak benda begitu. Jadi, semua benda kita sebut, Alhamdulillah. Sebab itu, ajaban li amri muslim. Nabi sebut, aku pelik, aku takjub dengan orang Islam. Iza asabahu, apabila dia kena musibah, sabar. Dia bersabar kepada Allah. Wa iza an'amallahu alaihi, apabila Allah memberi nikmat kepadanya, dia bersyukur kepada Allah. Dan kedua-duanya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi atas dunia dia, pusing kanan, pusing kiri, depan, belakang, semuanya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri pun naik takjub pada orang Islam. Dia kata orang beriman ni pelik sungguhlah. Terima musibah pun sabar, boleh pahala juga. Dapat nikmat, bersyukur, boleh pahala juga. Dua-dua belah, depan belakang. Semuanya mendapat pahala. Dia tu baru seronok. Kita tak apa sihat pun alhamdulillah. Kita sihat pun alhamdulillah. Kita miskin pun alhamdulillah. Kita kaya pun alhamdulillah. Semuanya bersyukur pada Allah. InsyaAllah. Ini setakat tu lah. Jadi kita dapat tu beramal tu pun cukup dah. Kita beramal supaya kita buat. Jadi apa kita nak beramal tadi? Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Apa ganjaran dia? Bebas 10 orang hamba. Apa ganjaran dia? 100 kejahatan dihapuskan, 100 kebaikan diberikan. Dan kita ni dilindungi daripada syaitan. Sampaikan habis siang. Barang siapa sebut subhanallah wa bihamdi 100 kali. Apa ganjaran dia? Dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Habis licin Allah gugurkan. Licin lah habis. Kosong-kosong tak ada apa. Bersih. Macam orang baru simbah lantai. Bersih. Tak ada apa. Kilap. Orang sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Hak tu saja 4 orang kita bebaskan daripada anak Nabi Ismail. Mengikut tafsiran itu. Kita baca pula subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 perkataan yang sangat berat pada timbangan dan menyebabkan kita jadi kekasih Allah. Kita baca pula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca sekali je. Nabi kata lebih baik daripada matahari keluar pada setiap pagi. Lebih baik. Kita waktu pagi tu yang kita nak sekali dah. Orang berniaga untung banyak. Orang projek dapat projek. Orang baru belajar dapat belajar. Orang nak terima CJ, terima CJ. Hari gembira setiap hari. Nabi kata lebih baik daripada matahari keluar setiap pagi. Sebut saja subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa lagi? Subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Alhamdulillah penuh humbu timbangan kita. Jadi kita beramal yang itulah. Balik ni kita beramal tu. Tak payah tunggu esok lusa dah beramal tu. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang datang kelemahan daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita sudah dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.